Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897, saya akan mulakan kisah dalam rancangan MJ12 dengan membacakan kiriman email yang pertama pada tengah malam ini. Saudara, berikut ini kiriman daripada Rafidah ataupun nama ringkas yang beliau ingin saya gunakan. Kisi boleh panggil saya Ida. Kata Ida, peristiwa pengalaman ini berlaku. Waktu itu saya pulang agak lewat malam, sekitar pukul 1 pagi. Saya sebenarnya keluar bersama dengan rakan-rakan wanita yang lain. Keluar Kisi. Kami keluar makan malam. Berjumpa sekitar pukul 8 lebih. Kemudian kami duduk. Kami berborak-borak, berbual-bual. Dan setelah kafe tersebut nak tutup, saya dengan rakan-rakan pun pergilah ke tempat lain untuk duduk dan teruskan perbualan kami. Sebab dah lama tidak berjumpa. Jadi apa yang berlaku bila sampai di rumah sekitar pukul 1 lebih pagi. Sebenarnya bila kami berjumpa KC dan juga pendengar-pendengar Misteri Jam 12, kata Ida, antara perkara yang kami bualkan adalah pengalaman misteri. Salah seorang teman saya bertanya, adakah saya mendengar rancangan KC? Jadi saya pun kata, aku pun dengar. Jadi dari situlah bermulanya topik perbualan tentang penampakan, tentang rancangan Misteri Jam 12, kata Ida. Lama-kelamaan seorang kawan menegur, "Dahlah, jangan cakap tentang hal ini lah. Aku tak sedap hati lah." Jadi kami pun tukar untuk berbual pasal benda lain, perkara yang lain. Tapi setelah rakan saya menegur, apabila kami berbual tentang Misteri Jam 12, saya mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Akan tetapi, kata Ida, saya tidak beritahu 3 orang sahabat yang juga bersama dengan saya ketika itu. Saya hanya duduk, tetapi fikiran saya dah berfikir lain. Pendengar Ria 897, banyak kali dalam perbualan bila rakan saya tanya soalan, saya seolah-olah hayal, sampaikan menegur saya, Ida, kau dengar tak kita tanya apa? Tapi kata Ida, saya seolah-olah mengiyakan, tetapi saya tidak faham sebenarnya apa yang mereka ceritakan. Akhirnya saya kata, minta maaf lah, mak aku SMS lah suruh balik. Padahal KC saya yang nak balik. Rakan-rakan masih berada di sana, masih lagi lepak sedang berbual. Saya pun pergi ke taxi stand, menaiki taksi untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, saya dah fikir yang bukan-bukan. Antaranya bila berada dalam taksi, kata Ida, pendengar Misteri Jam 12, apabila saya tengok cermin di tempat duduk saya sebelah kiri, saya seolah-olah nampak macam refleksi. Dalam teksi di sebelah saya ada perempuan sedang duduk kisi satu teksi tempat duduk belakang.
Pendengar Ria 897, saya dengan segera terus pusing dan tengok. Memang terang, sudah terang, rata-rata sebelah saya memang tak ada orang. Tapi bila ternampak refleksi tersebut, makin buat saya takut. Tangan saya ni sampai berpeluh-peluh, telapak tangan saya kerana ketakutan. Akhirnya bila sampai di tepi blok rumah saya pun membayar duit teksi dan keluar. Niat di hati nak minta tolong pemandu teksi temankan saya lah. Sehingga saya naik lift, sebab dari mana teksi berhentikan memang boleh nampak lobi lift. Tapi oleh kerana saya tak naklah menyusahkan dia, seolah-olah ni saya macam nak tak nak, akhirnya saya tutup pintu dan dia berlalu pergi. Pendengar Misteri Jam 12, sedang saya berjalan, saya dengar orang panggil, seolah-olah bunyi macam orang menghembuskan angin memanggil saya. Saya toleh, tapi tak nampak sesiapa di belakang saya. Saya teruskan perjalanan menuju ke lobi lift dan Alhamdulillah kata Ida, ada lift 1, lift A, pintunya terbuka. Tapi lampunya gelap. Lift di rumah saya memang kalau waktu malam tak ramai orang yang naik turun, ada 2 lift A dengan B sebelah-sebelah antara satu sama lain, dan lift B akan berada di tingkat atas. Lift A akan berada di tingkat 1, pintu terbuka, tapi kalau tak ada orang di dalam, lampunya akan gelap sampailah kita masuk dan jejakkan kaki ataupun kita tekan butang di luar lift, barulah lampu akan terbuka. Jadi pendengar Misteri Jam 12, cuba anda bayangkan sekarang. Ida kata, Casey, dari jauh saya nampak lift pintu terbuka tapi dalamnya gelap. Semakin dekat saya menghampiri lift tersebut, alangkah terperanjatnya apabila saya terperasan dalam lift ada wanita berjubah hitam sedang berdiri tak tahu buat apa. Bila saya nampak, saya batalkan niat untuk naik lift. Casey dan pendengar Misteri Jam 12, saya terus menaiki tangga. Rumah saya di tingkat 4, tidaklah begitu tinggi. Bila naik tangga perlahan-lahan, saya mula menjenguk daripada railing tangga, menjenguk atas kalau ada benda-benda yang nak mengganggu. Syukur Alhamdulillah Casey, sampai tingkat 4 rumah saya belok sebelah kanan dan saya menuju ke arah pintu rumah. Sedang saya nak buka pintu besi yang dimangga, saya keluarkan kunci, kemudian baru nak buka. Psst, psst. Bila saya toleh, Casey dekat hujung koridor, antara timbuk tangga turun dengan timbuk tangga naik. Casey nak tahu tak, saya nampak ada kepala orang, seorang gadis, seorang wanita sedang menjenguk saya daripada celah tangga tersebut. Saya terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan bila saya masuk, ibu saya yang bangun melihat saya tercungap-cungap kerana ketakutan. Rakan-rakan MJ12, akhirnya ibu saya memberi saya air zam-zam yang dia simpan dalam rumah. Saya minum dan disapukan sedikit ke muka saya. Nasib baiklah benda tu tak dapat masuk ke dalam rumah, hanya ikut saya. Rupa-rupanya Casey, saat kami berbual di tempat yang disebutkan dengan rakan saya, sebenarnya bila kami bercakap tentang benda tu, mungkin makhluk tu dah pilih siapa yang dia nak ikut balik. Antara kami berempat, mungkin sayalah yang paling lemah semangat. Jadi dia ikut saya pulang. Sebab itulah, sejak saya dengan teman-teman cakap tentang hal itu, saya seorang saja rasa tak sedap hati dan perasaan yang tak menentu. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, pendengar Ria 897, kisah daripada Rafida ataupun nama ringkas yang suruh digunakan adalah Ida dalam rancangan MJ12, dan setiap kisah pastinya hanya satu hiburan, jangan kita percaya dan terikut-ikut. Pendengar Misteri Jam 12, saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Ini juga yang dialami oleh seorang pendengar di Singapura, tapi ini berlaku di luar Singapura, khususnya di seberang tambak. Apabila pasangan tunang ini pergi menjamu selera di seberang tambak. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Kiriman yang ingin saya sempurnakan pada tengah malam ini datangnya daripada
Encik Isa. Ya, Encik Isa berkongsi katanya, apa khabar KC, peminat rancangan MJ12. Harap KC tolonglah bacakan peristiwa pengalaman saya. Mohon maaf kalau bahasa saya kurang sempurna, tapi saya cuba sedaya yang mampu. Maklumlah KC, saya ni jarang sangat hantar email dalam bahasa Melayu. Kata Isa. Baik, tak apa, saya akan cuba. Kata Encik Isa, KC, pada tahun 2005 saya dengan tunang saya. Waktu itulah, sekarang dah bergelar isteri. Kami pergi menjamu selera makan malam. Lazimnya saya dengan tunang dan juga ibu mertua saya, bakal ibu mertua waktu itu, akan keluar beramai-ramai. Dan katanya di sini, bila keluar tu kita akan pergilah ke tempat yang ibu mertua saya gemari. Tapi pada minggu yang dimaksudkan, ibu dengan bakal bapa mertua saya ada hal lain yang harus diuruskan di Malaysia, jadi mereka tidak ada di Singapura. Jadi saya pun telah menjemputlah tunang saya untuk keluar makan malam. Kami tidak pergi ke tempat yang sama kami pergi. Bila saya memandu, saya tanya nak pergi tempat sama. Tunang saya mengatakan tak naklah, asyik tempat sama aja, ni mak tak ada, kita cubalah pergi tempat lain. Jadi dia pun mulalah tanya kawan di manakah tempat yang lain boleh kita pergi berdua untuk menjamu selera. Pada pukul 12 lebih tengah malam. Ini kerana saya pulang kerja sekitar pukul 9 malam tadi. Bila balik saya tidur untuk sejam lebih sebelum saya menjemput tunang saya untuk ke seberang tambak. Jadi tanya teman, telefon teman, mereka semua katakan di tempat itu, tempat ini. Tetapi bila tanya jalan, mereka semua kata tak tahu cara jalan di mana. Nama kedai, nama restoran pun tak tahu. Tapi dia ada memberikan satu mercu tanda ataupun landmark. Dikatakan tempat itu berdekatan dengan sekian-sekian kedai minyak. Dan saya dengan tunang saya malam itu memasuki Johor Bahru. Pusing ke si? Pusing sana, pusing sini. Daripada kita dalam kenderaan ini duduk boleh berbual, kita boleh bergurau, sampaikan saya timbul rasa marah kerana dah terlampau lapar. Jadi kata Isa, apabila saya dah marah, tunang saya pun dah give up. Jadi dia bergaduh dengan saya. Dia kata, you nak pergi mana, you makan, pergilah, I tak kisah. Dia katakan pada saya yang dia at least lah, setidak-tidaknya dia berusaha tanya kawan nak pergi tempat yang lain dari yang lain. Kalau tidak tempat yang sama, saya juga yang bosan. Jadi oleh kerana itu, dah pusing-pusing tempat lain tak ada, saya kata pada dia, kita pergi tempat lain lah. Dia kata tak nak, tempat ni kawan dia kata bagus. Sampai tak jumpa, sampai kami bergaduh KC. Sampai kami bertekak dalam kenderaan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Isa pun dah tak tahu nak buat apa. Saya pun dah lapar. Saya dah haus sangat. Pandu punya pandu ternampak dari jauh. Ada beberapa kenderaan yang letak di tepi jalan. Jadi ternampak pula pushcart, merupakan gerai gerai makanan di tepi jalan. Dan ada beberapa kenderaan yang ada di tepi jalan tu. Saya pun hentikan kenderaan di sana kerana nak alas perut, terlampau lapar. Sejak balik kerja pukul 9 tadi, saya belum makan-makan. Saya pun keluar dari kereta. Jadi tunang saya tak nak keluar. Saya tanya, you nak keluar tak? Dah sampai ni. Dia diam. Tak layan KC. Saya punyalah nak marah. Depan orang ramai pula tu di hadapan, saya buat bodoh. Tak layan dia. Dia pun duduk dalam kereta. Kalau you nak keluar, you keluar. I nak makan, I nak minum. I tak tahan dah lapar, kata Isa kepada tunangnya. Jadi saya pun tutup pintu kereta tapi tak kunci. Saya jalan di hadapan kedai. Saya pun duduk dan pesanlah minuman dahulu sebelum saya pesan makanan. Saya dah minum satu teh tarik ais, kata beliau. Kemudian saya sebelum pesan makanan, saya bangun lagi. Saya menuju ke arah kenderaan saya. Apabila saya sedang dalam perjalanan KC, menuju ke arah kereta di mana tunang saya sedang duduk di bahagian hadapan, saya tiba-tiba terhenti. Apabila saya terperanjat ternampak di tempat duduk belakang, kelihatan seperti seorang makcik tua sedang duduk dengan anak perempuannya dalam kereta saya. Yang buat saya marah, kata Isa, dalam keadaan kecemasan seperti yang saya nampak pada malam itu, saya keluarkan handphone, saya telefon tunang saya berkali-kali, saya berdiri sambil lambai. Dia tengok saya terus, dia tengok lain, tak layan saya KC. Saya telefon berkali-kali, dia mati-mati tak nak jawab panggilan saya. Membuat saya lebih marah dan bertambah marah.
Akhirnya, sedang saya nak berjalan menuju ke arah kenderaan, di belakang saya ada orang pegang bahu dan peluk saya. Saya toleh seorang lelaki yang berniaga dekat gerai yang saya nak makan awal tadi. Dia ni budak tukang bakar sate. Kemudian dia tanya, "Bang, jangan pergi bang. Jangan. Abang tunggu sini." Jadi akhirnya si budak ni lah yang tolong saya. Dia menghampiri kenderaan saya. Kemudian dia angkat tangan seolah-olah baca doa. Tunang saya sampai keluar dari kenderaan, lari ke arah saya dan terus peluk saya menangis ketakutan. Saya rasa dia dah nampak ni. Saya terus matikan katanya ataupun kunci pintu kenderaan, dan budak lelaki tersebut menghulurkan saya sesuatu di mana saya simpan dalam poket saya. Dia katakan pada saya, "Abang ambil barang ni, abang simpan dalam poket, insya-Allah dia tak ikut." Saya pun main ambil kisi, simpan dalam poket. Kemudian saya pesan sate, saya duduk berbual dengan dia. Kami mula berbual, tunang saya pun mula berbual dengan dia, dan kami menjadi kawan. Dalam perjalanan nak balik, tunang saya barulah berbual dengan saya. Kami buka CD-CD surah suci, sampailah ke Singapura. Barang itu saya buang. Kerana apa kisi? Saya tak pasti apakah isi kandungan barang yang dia beri. Tapi Alhamdulillah, bila sampai di Singapura, makhluk penampakan itu tidak ikut kami pulang ke rumah. Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Casey. Itulah kisah daripada Isa berkongsi ya. Ini dia orang perempuan kalau dah marah merajuk macam tu lah. Bila dah sampai pun tak nak keluar. You pergi makan seorang. Tak nak berbual pula tu. Orang layan telefon tak nak. Dan sampailah mungkin dia Cik Isa ataupun Isa tak beritahu saya apakah yang berlaku pada tunangnya, kenapa dia keluar lari meluru keluar dari kenderaan dalam keadaan ketakutan menangis. Tapi mungkin dia terdengar sesuatu dalam kenderaan mungkin ataupun ternampak sesuatu, saya tak pasti. Tapi itulah kisah yang dikirimkan. Jadi saya nak tanyalah pada jejaka-jejaka yang sedang mendengar, kalau anda mempunyai seorang tunang yang merajuknya sampai ekstrim macam tu sekali, adakah anda akan jadi macam Cik Isa, lepas minum teh awak kembali nak jemput dia makan sekali, ataupun bawa bodoh sudah kisi, biar dia duduk dalam kereta, saya nak kenyangkan perut yang lapar. 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda di sini, ada kiriman SMS ingin saya sempurnakan. Dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda kisah misteri, dan dihantarkan kepada saya ke talian 72346. Yang ini daripada seorang pendengar kirimkan, namanya Abu. Abu kata, "Kisi, saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah sebuah pusat membeli belah yang cukup terkenal di Singapura. Kalau saya sebut, ramai akan tahu tentang pusat membeli belah ini." Katanya Abu, "Saya bertugas sebagai security guard dan ada waktu-waktu kita kena buat clocking lah, di mana kita akan jalan menggunakan safety lift ataupun lift untuk keselamatan yang ditempatkan di belakang bangunan, dan kita akan naik dari satu lantai ke lantai yang lain untuk buat clocking. Begitu juga dengan bangunan pusat membeli belah yang besar yang saya ditugaskan dengan beberapa rakan yang lain." Pendengar Ria 897, pusat membeli belah, kata Encik Abu. Bila waktu malam, bila semua dah tutup kedai, pastinya dikatakan lampu di kebanyakan lantai itu akan dimatikan. Cuma ada beberapa lampu untuk menerangi atas sebab-sebab keselamatan. Dan selain dari itu juga, tangga bergerak ataupun eskalator akan dihentikan. Jadi ini bermakna eskalator tidak akan berfungsi. Saya ingat lagi ketika saya berada di tingkat 3 di sebuah pusat membeli belah di kawasan bandar Singapura. Sedang saya berjalan nak buat clocking depan sebuah kedai. Katanya, siap nama butik lagi tak mau sebutlah ya. Jadi sedang saya buat clocking, tiba-tiba saya terperasan di tingkat 4 shopping center tersebut kelihatan seperti seorang perempuan sedang gliding turun tangga bergerak. Sedangkan saya tahu tangga bergerak tidak lagi berfungsi sebab dah dihentikan. Dan siapa pula budak tu? Kenapa dia yang terakhir? Mungkin agaknya orang kedai. Jadi bila benda tu turun, macam tangga tu bergerak. Bila saya perhatikan betul-betul, Casey, railing ataupun tali pinggang lah yang terdapat pada tempat pegang tangga bergerak, kata Encik Abu, tidak bergerak. Tetapi wanita tu bila dia turun tangga bergerak tersebut, seolah-olah tangga tu macam bergerak sebab saya nampak dia macam gliding turun ke bawah. Kemudian
saya pun walkie lah, iaitu guard room, untuk tanyakan di tingkat 3 bangunan pusat membeli belah ini. Saya tanya, nampak tak sesuatu? Rakan-rakan yang lain semua tak lihat. Mereka beritahu saya tak nampak apa-apa, dan mereka tanya kenapa. Saya pun tak apalah, saya kata, saya turun bawah, saya perlukan seseorang ambil alih tempat clocking saya sebab saya sakit perut nak ke tandas. Itulah peristiwa pengalaman saya, Casey. Saya ni sebenarnya pernah bertugas di pusat membeli belah yang lain, di mana di tempat letak kereta bertingkat, tingkat B2 memang berantai. Kalau Casey tanya mereka yang pernah bertugas di pusat membeli belah itu, di kawasan bandar, parking B2, memang pernah ada penampakan makhluk yang serupa pocong berbungkus bersembunyi di sebalik tembok yang ada di parking tersebut. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Berikut ini kisah daripada pendengar dari seberang tambak, namanya Nabilah. Apa khabar Abang Casey dan juga kesemua peminat rancangan MJ12 di Singapura maupun di Malaysia? Nabilah seorang pendengar dari Malaysia. Nabilah juga bertugas sebagai pembantu klinik di salah sebuah klinik swasta dekat kawasan Johor Bahru. Klinik swasta yang Nabilah tugas ini dibuka 24 jam dan ada 3 shift. Waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku, Abang Casey, kata Nabilah, Nabilah bertugas shift malam. Ini bermaksud bila klinik tutup sekitar pukul 5 pagi untuk subuh, Nabilah akan balik dan pukul 6 pagi kawan selanjutnya akan datang untuk mengambil alih tugas Nabilah pada hari yang baru. Jadi pada hari yang disebutkan, Nabilah dan seorang doktor bertugas pada malam yang dimaksudkan. Waktu tu hujan selebat-lebatnya, kata Nabilah. Jadi memang sejuk. Nabilah sempat pakai jaket sementara menunggulah pesakit-pesakit yang malam itu mungkin akan datang nak berjumpa dengan doktor. Hari Nabilah tak ingat tarikh apa, hari apa kejadian yang menakutkan ini berlaku. Nabilah ingat doktor kata dia terlampau sejuk dan dia nak suruh Nabilah buatkan minuman. Kemudian Nabilah kata, kopi di pantry dah habis. Kalau nak, nanti Nabilah akan keluar sekejap lah, pergi ke 7-Eleven yang berdekatan dengan klinik Nabilah bertugas. Jadi doktor bila dengar kopi di pantry dah habis, dia kata tak apa, biar saya yang keluar, nanti saya beli. Dia tanya saya, awak nak apa-apa tak? Jadi saya pun pesanlah, yang saya pun nak minuman lah, untuk sejukkan badan, ya, untuk panaskan badan yang sejuk, kata Nabilah. Doktor pun keluar dan dia kata kunci klinik. Kunci klinik, nanti bila ada orang, barulah benarkan dia masuk. Jadi doktor keluar, saya pun kuncilah pintu klinik tersebut. Pendengar Ria 897, sedang saya berdiri dekat kaunter sambil saya tulis kad-kad appointment untuk saya letakkan dalam kotak. Tiba-tiba saya terperanjat apabila ternampak depan pintu klinik berdiri seorang wanita sedang menggendong bayi dalam keadaan basah kuyup. Basah, Casey. Dengan bayi tersebut, saya terus menghampiri pintu klinik. Saya buka pintu, panggil wanita tu masuk. Wanita tu masuk ke dalam klinik dan saya tengok memang kesian. Bayi basah, ibunya basah. Saya kata, kakak duduk di sini sekejap. Minta maaf, saya perlu kunci pintu. Saya pun kunci pintu klinik. Saya kata saya masuk dalam sekejap, saya ambil tualah untuk keringkan badan bayi. Takut demam, Casey. Jadi saya pun suruh kakak tu duduk. Saya nampak dia duduk. Saya masuk dalam klinik. Di sebelah belakang memang kami ada gantung tualah. Jadi saya ambil tuala, saya kembali ke depan, saya tengok wanita tu dah tak ada dalam klinik. Kata Nabilah, saya mula meneriak ataupun memanggil-manggil kakak tersebut. Kak? 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 Saya masuk bilik doktor. Saya masuk bilik rawatan 1, saya masuk bilik rawatan 2, saya masuk dekat kaunter, tak nampak. Meremang bulu rumah saya pada malam itu. 15 minit saya duduk dekat kaunter, tak boleh duduk diam ketakutan. Mata saya asyik terpandang dan tengok pintu. 15 minit kemudian itu juga, doktor kembali setelah pulang dari 7-Eleven.
Saya buka pintu. Saya tak tahu apa nak bercakap dengan doktor, nak beritahu tentang apa yang berlaku, kata Nabilah. Saya pun buat bodoh dan tak nak cakap apa-apa. Kemudian, sedang doktor berjalan depan kerusi pesakit, dia menegur. Nabilah, pergi ambil kain lap ni, tempat duduk ni basah. Kenapa Pendengar Ria 897. Kalau benar tadi ada seorang kakak masuk yang menggendong bayi, mana dia pergi? Sedangkan saya tadi kunci pintu klinik tersebut. Kemudian kalau tak ada orang masuk, saya berhayal, kenapa satu tempat duduk basah? Casey, malam tu memang saya tak tenteram. Cerita ini saya ceritakan pada kawan saya 2 hari kemudian tentang gangguan yang berlaku. Dan Casey, rakan saya pernah memberitahu dia pernah terkena benda yang sama ketika dia bertugas waktu malam. Dan itulah kisah saya. Terima kasih Casey dari Nabilah yang bertugas di salah sebuah klinik swasta di Johor Bahru. Pendengar Ria 897, memang menarik sungguh kisah seorang pembantu klinik. Beliau bukan nurse lah, pembantu klinik lah, membantu doktor, berikan ubat, berikan mungkin bantuan pada doktor pada malam itu. Nabilah berkongsi kisah peristiwa. Dan mungkin siapa wanita yang masuk pada hari tersebut? Adakah mungkin memang ada kematian dekat kawasan tu, di klinik tersebut? Seorang wanita melahirkan anak mungkin, tak pastilah. Tapi itulah gangguan yang dialami oleh seorang pembantu klinik 24 jam. Dan memanglah kalau dekat kawasan Malaysia ni, kalau dah malam-malam hari nak kalau kliniknya terpencil, memang sunyi sepi dan memang menakutkan. Jadi tahniah kepada anda Nabilah kerana masih bertugas dan ingin berkhidmatlah kepada masyarakat. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Kisi. Ya, siapa bercakap ni? Wan sini. Wan buat panggilan dari mana, Wan? Dari rumah. Dan pengalaman Wan tentang apa? Silakan. Pengalaman saya ringkas. Semalam Casey ada sebut tentang Hougang kan, longkang besar pada longkang di Sungai Hougang tu lah, yang Sungai Punggol tu. Saya terus saya teringat lah kisah saya masa sedang menjalankan tugas. Tugas. So saya bekerja shift malam. Okey. Terus ada waktu rehat dalam jam 2-3 pagi. Kita orang pun berehat lah, sedang memandu. Kita rehat di salah satu perhentian bas yang bertentangan dengan itu longkang Hougang. So tengah rehat, tengah minum air, tiba-tiba terpandang lah bertentangan dengan bus stop tu. Di atas pokok tu saya nampak lah kakak cantik lah, kena kain putih dia. So saya pun tegur kawan saya. So daripada sana terus angkat kaki terus jalan lah. Ternampak kain putih berkibaran macam tu lah. Jadi saya tak berapa lemah semangat lah. Cuma terkejut juga kan. Tapi nak tengok lain macam je. So dua orang makan betik, jalan pun cantik. Okey, terima kasih Alright, Casey. Ya, saya ada lagi satu pengalaman, ada masa Boleh silakan. Tentang apa ni? Yang Casey sebut tentang jalan Kampung Beri. Kampung Beri, di kawasan tanah perkuburan dekat belakang Police Academy. Apa ni, belakang Civil Defence tu? Saya cuma ni bukan pengalaman lah, cuma saya nak salute kat Casey lah. Kenapa pula? Saya pernah 2-3 kali berturut-turut tapi tak sampai ke bus stop. Bus stop yang tersebut lah. Sebelum sampai bus stop saya dah U-turn. Masuk lagi U-turn. Saya pergi sana pun bukan pergi sekali terus masuk. Saya berkali-kali. Berkali-kali pergi. Saya rasa apa dia? Berkali-kali juga. Berkali-kali lah. Berkali-kali sebelum saya betul-betul berani. Saya masuk dalam setengah jalan, saya patah balik. Saya rasa lebih dari 10 kali kalau tak silap saya. Oh, maksudnya kerana saya dia bukan sekali pergi terus berani tak ada. Berani Casey, macam mana tadi masuk tak apalah. Terima kasih. Okay, Kembali. Baik. Saya kalau pergi sesuatu tempat tu bukan saya pergi sekali terus berani tak ada. Kadang-kadang saya akan pergi setengah jalan, rasa tak sedap saya patah balik. Dan ia kadang-kadang makan lebih 10 kali kalau tak silap saya. Ada satu tempat ni pergi, tak sedap hati saya patah balik, sampailah ada keberanian. Kalau tidak, berung tiong makan betik, balik pun cantik. Baik, kisah selanjutnya anda boleh hubungi saya
669-11897. Yang ini daripada seorang pendengar ataupun seorang pendengar yang berkongsi. Namanya Rina. Kata Rina, saya bertugas sebagai seorang pembantu, pernah bertugas sebagai seorang pembantu di Singapura. Tapi sekarang ini sudah kembali ke Indonesia, katanya bersama dengan keluarga yang tercinta. Waktu pengalaman saya berlaku sekitar tahun 2001, Casey, saya pernah ditugaskan bersama dengan sebuah keluarga yang mempunyai seorang ibu dalam keadaan sakit nyanyuk. Dan ibu kepada majikan saya ini, nyanyuknya memang teramat sangat. Antaranya dia akan bangun tengah-tengah malam, dia akan berdiri di tingkap dan berbual dengan sesuatu. Beberapa kali saya kalau bangun tidur nampak katilnya kosong, tidak ada ibunya di katil, saya akan terus bangun dan pergi ke dapur. Di situlah dia akan berdiri dan seolah-olah sedang berbual dengan sesuatu. Pernah satu malam saya pegang tangan ibu lah. Kemudian dia toleh, "Kau tak tahu tunggu aku kan tengah berbual dengan kawan aku." Lepas tu saya dengar kata-katanya, antara yang dilafazkan ialah, "Kenapa muka kau macam tu? Buat aku takut aja." Katanya pendengar kita Rina yang pernah berkhidmat sebagai pembantu rumah di Singapura. Casey, saya ingin beritahu hal ini kepada tuan rumah saya, iaitu anak kepada ibu. Tetapi saya takut nanti mereka salah anggap perbuatan saya. Apa yang boleh saya lakukan hanyalah saya solat dan berdoa dalam rumah. Satu malam tu pernah dia suruh saya baring atas katil sebab dia kata dia nak tidur atas lantai. Katil yang saya baring ni taklah besar sangat. Jadi saya kata, "Tak apa ibu, kamu baring atas katil aja, biar aku tidur di lantai." Dia kata enggak mau, dia nak tidur atas lantai. Degil Casey, kalau dia nak juga. Jadi saya kata, "Tak apalah, aku tidur dengan kau ya ibu di bawah." Jangan. Casey nak tahu tak rupa-rupanya kenapa agaknya? Seorang ibu yang dah nyanyuk mati-matian suruh saya tidur di atas katil, gantikan tempatnya, dia nak tidur di atas lantai, bertilam di atas lantai. Kenapa? Saya baru dapat tahu kerana di bawah katil, betul-betul tepi saya tidur, ada susuk tubuh yang serupa pocong, Casey. Saya baru dapat tahu dia seolah-olah nak menyelamatkan saya daripada terkena penampakan tersebut. Ini kerana saya ternampak refleksi daripada cermin almari solek yang ada dalam kamar tidur ibu. Jadi pendengar Ria 897, akhirnya ibu kepada nenek yang nyanyuk ini, iaitu tuan rumah mem saya, bertanya pada saya tentang ibunya. Barulah saya ceritakan segalanya dan mereka mendapatkan bantuan seorang pakar, dan memang benar ada benda yang mendampingi dia, dan sebenarnya dalam bilik ibu dah ada 2-3 menghuni. Sebab apa? Entahlah, tiada siapa pun yang tahu sebenarnya bagaimana makhluk ini boleh datang. Terima kasih dan selamat malam Casey daripada Rina, pendengar Misteri Jam 12. Itu dia kisah Ada cuba tengok, bayangkan dikatakan oleh Rina dalam kiriman beliau, walaupun ibu tu sudah nyanyuk tetapi seolah-olah boleh berfikir dan ingin melindungi pembantu yang seringkali menjaga beliau. Dia mati-mati, "Kamu tidur atas katil." Saya rasalah dia tak tulis tapi saya rasa macam itulah "Tidur atas katil. Aku enggak mau tidur di atas katil, biar aku tidur di bawah." Jadi pembantu nak tidur di bawah lah, ditilam di atas lantai dengan dia, mati-matian. Dia kata tak nak. Dia suruh juga Rina tidur di atas katil. Rupa-rupanya dia mungkinlah ingin membantu Rina supaya tidak ternampak sesuatu di bawah katil dalam biliknya. Syabas kepada pembantu-pembantu rumah, rakan-rakan yang bertugas di Singapura ni yang harus berdepan dengan inilah. Dengan mungkin majikan, keluarga majikan yang aneh dan pelik-pelik lah. Ya, semoga terlaksana tugasan anda dengan penuh kesempurnaan ya. Baik, kita ke hujung talian sekarang di 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Halo, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ni Siti. Siti ada pengalaman misteri tentang apa, Siti? Pengalaman ini happen di Siti. Bila berlaku ni? Ini berlaku tahun lepas. Jadi apa kisahnya? Silakan.
apa tu, bila saya sedar kan tahun lepas ni dalam bulan Januari tau bila apa tu pada dia macam makhluk halus ni masuk dalam badan saya. Dan yang saya realize ni bila saya pergi KL tau, pasal bila duduk satu bas badan ni semua bau hapak tau Casey. Then after balik Singapura kan, then ustaz dia kata baik pergi berubat lah. Then barulah start tu kan, bila saya solat semua kan, dah start gangguan lah. Bila tengah sembahyang gitu pun dia boleh ganggu ni, dia boleh cakap-cakap lagi. Dan bila kita baca Yasin ke apa kan, buku Yasin kan, dia still garut belakang. Jadi dia garut casing badan kat belakang kan. Rasa kuku dia. Wah, tapi tak nampak lah, cuma rasa. Seram lah kan. Dan bila kita pergi berubat dekat JB kan, baru dia keluarkan. Dia masukkan dalam botol benda Allah tu. Jadi benda tu sebenarnya dalam badan anda ke ataupun mendampingi anda ni, macam mana? Dalam badan. Ini bagaimana dia mendampingi anda? Adakah turun-temurun ke ataupun dari luar ke, macam mana ni? Ini somebody orang hantar nama kita lah kan. Dan dia tak, saya pun tak kenal orang ni kan. Dan kita dah sermili nama kan. Jadi hamba Allah yang tu berubat ni cakap apa, kalau nama kan dengan binti ni semua kan. So boleh jadilah, because dia hantar sebab saya tak kenal orang ni semua kan. So dia hantar, kita tengah sembahyang pun dia boleh garuk ni. Kuku dia rasa tajam tau. Menggigil. Jadi saya boleh katakan belakang anda ni banyak cala lah Tak. Tak cala, cuma rasa lah bila kita tengah tidur kan. Dengan dekat kita punya side ni kan pun dia rasa macam dia kasih kita scary lah gitu kan. Then kalau you naik bas kan, dan satu bas tu bau bangkai. Jadi bau tu datang dari mana? Dari anda? Dari badan sendiri lah. Iyalah. Yang sebelum dia keluarkan tu badan tu lagi bau bangkai. Tapi tak selalulah, cuma waktu-waktu tertentu akan adanya bau, timbulnya bau yang menakutkan inilah. Tak ada, selalu. Sampai saya berubat keluar, baru benda tu dah tak bau lagi. So apa tu, kalau dekat yang Singapura kan susah kan. Orang nak ini kan, maksudnya nak keluarkan kapal dalam ini kan. So ada hamba Allah ni, dia tolong saya, dia bawa pergi JB kan, 5 minit dia keluarkan. Yang dimaklumkan orang Singapura, ustaz kat Singapura pun kena dia keluarkan botol-botol dia masukkan. Yang saya nak pingsan tengok benda lah tu dalam botol. Itu terima kasih sama-sama. Boleh off air sekejap? Sebentar ya. Dan terima kasih juga bagi anda yang memantau Misteri Jam 12 di Singapura. Anda sedang bersama kami di Ria 897. Muhammad Hafiz, Aci Yamashita, Marcus Heng, Karian Kitling, siapa lagi ni? Andy Drama, nama Andy Drama Harry ya, sedang mendengar juga. Harry Yang, Nusun, Isolate Desolate. Nama kencang Syawal yang sedang mendengar. Afai, dan siapa lagi? Crow Zero, Hamida, Hamida Mida. Okeylah, nama panjang betul. Zack Mix, Spy Yuri, Afiq Maktu, Hafiz Pontian. Orang Pontian mendengar ke? Terima kasih lah Dan Esperanza Aldama, Abang Dharma juga sedang mendengar sekarang ini. Itu semua nama-nama yang ada di Facebook DJKC. Terima kasih yang sedang memantau. Afai Spade, Nuru Haideru Aishiteru, Muhammad Jufri dan yang lain-lain. Terima kasih. Di Facebook Ria 897 pula siapa yang sedang memantau sekarang ini. Ini Crow Zero ya, Tarkif yang juga sedang memantau. Muhammad Idris, Muhammad Herzan Ebilis, Anamo, Boy Anaki, Ruzaidi, Ali Imran, Jai Jami, Muhammad Idris Sapuan, dan yang lain-lain, Ultraman 7, Sasha Mango, dan yang sewaktu dengannya. Terima kasih bagi anda yang sedang bersama dengan saya pada malam ini. Dan di sini kiriman SMS yang saya terima sebelum kita terus dengan pemanggil kita di hujung talian di 669-11897. Kiriman daripada siapa ni?
Luna kata, apa khabar Kisi dan selamat malam. Nama saya Luna Hartini. Ingin saya berkongsi kisah yang ringkas sahaja, dan ini berlaku 2 minggu yang lalu. Saya ingat lagi waktu itu saya sedang duduk di ruang tamu menantikan bermulanya rancangan Misteri Jam 12 sekitar 12.10 tengah malam. Sedang saya duduk di ruang tamu, waktu itu juga sedang menantikan suami yang dalam perjalanan pulang di belakang blok. Sebenarnya dia singgah pergi kedai kopi untuk beli bihun goreng. Sambil nak dengar MJ12, sambil tu kami berdua pun nak naik siapa lah. Jadi kata Luna, sedang saya duduk ni tunggu suami, tunggu Kisi nak mula bercerita. Saya duduk di ruang tamu, gelap. Hanya radio saja yang dihidupkan. Juga ruang tamu pintunya tidak ditutup. Kemudian suami telefon. Suami kata, buat air boleh tak? Dia nak minum lah. Jadi saya pun pergi ke dapur buat minuman kegemaran suami. Dan sedang saya keluarkan cawan nak isilah serbuk kopi yang suami suruh buat minumannya awal tadi. Tiba-tiba ada orang beri salam. Assalamualaikum. Jadi saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian saya tengok depan pintu saya ada seorang kakak ni sedang berdiri. Dan saya tanyalah, ya kak, ada apa? Dia tanya saya, dek, nak beli tak katanya, dek nak beli tak? Kakak ada jual selendang. Harga dia murah sangat. Ni tolonglah dek beli selendang. Jadi Kisi kata Luna, saya ni belum lagi lah bertudung. Jadi saya kata pada dia, tak apalah kak, terima kasih. Kemudian dia angkat kaki, dia terus jalan. Dan saya pun terfikir, malam-malam pukul 12.10 tengah malam orang jual selendang. Saya pun tinggalkan cawan suami, saya pergi depan pintu, saya buka pintu besi, saya menjenguk dekat luar. Budak ataupun perempuan yang jual selendang malam-malam buta tu, Kisi, dah hilang. Kalau Kisi nak tahu, bila dia jalan tu, hanya beberapa saat saya keluar, saya cuba tengok, tetapi dia tidak ada. Sepanjang-panjang koridor saya tu, dah tak nampak ke mana dia pergi. Kemudian sedang saya tengok lama sebelah kiri, sebelah kanan saya dengar, Assalamualaikum. Ya Allah Kisi, macam nak putus jantung. Rupa-rupanya suami saya yang beri salam. Saya terus marah suami. Suami tanya, kenapa dengan awak? Saya pun cerita pada suami. Dan saya tanya, ada nampak tak ada orang tadi turun jual barang? Tak ada. Dan bila saya cerita pada suami, suami kata saya bidik. Mana ada malam-malam buta orang datang jual selendang. Itu saja Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Nasib baik yang beri salam yang kedua tu suami. Kalau beri salam yang kedua tu bukan suami, dekat situ juga pingsan, dah boleh insaf dan boleh beli tudung. Pendengar Ria 897, saya nantikan panggilan-panggilan anda, tapi sekarang saya akan teruskan dengan kisah misteri yang boleh anda hubungi saya di 669-11897. Berikut ini kiriman SMS yang akan saya bacakan. Datangnya dari seorang pendengar yang bernama Malik. Malik berkongsi peristiwa pengalaman beliau. Katanya, Kisi, saya ni adalah seorang yang suka sangat duduk kolong blok pada waktu malam untuk betulkan motosikal. Dan sambil itu juga saya akan ditemanilah oleh stesen kegemaran Ria 897 FM. Terima kasih Malik. Jadi Malik kata, kenapa saya suka buat motor saya malam-malam? Sebab waktu itulah tenang, sejuk. Dan saya ni kalau duduk di kolong blok waktu malam-malam, saya akan buka, tanggalkan t-shirt saya, letakkan di atas motosikal. Sambil itulah saya akan cuba buat motosikal, tampal stiker, cuci, bersihkan. Motosikal saya ni dah macam kekasih saya, Kisi. Dan kadang-kadang saya akan lakukan kerja ini bersama dengan rakan saya, sahabat saya yang tinggal 2 blok jauh dari rumah saya. Pada hari yang disebutkan, waktu itu kata Malik, saya ada ajak kawan saya. Pada petangnya, katanya, tanya saya kepada rakan saya, Dok, malam nak lepak tak? Kita cuci motor. Dengan tu, aku pun baru beli stiker nak tampal. Jadi pada mulanya, okey. Saya pun dah bersemangat
Bila malam tiba, kawan saya SMS, dia kata tak jadi nak keluar dengan awek dia ataupun nak keluar dengan kekasihnya lah. Sekali lagi dia gunakan perkataan yang keras sikit, perempuan. Gunakanlah kekasih ke awek ke, sedap sikit lah. Jadi katanya nak keluar dengan kekasihnya. Saya pun tak apalah, saya kata okey tak apalah, saya buat sendirilah. Jadi pukul 11.30 malam saya dah turun dengan barang-barang saya lah. Saya turun dengan baldi berisi air, nak cuci motor, kemudian nak tampal stiker. Dan saya pun bawa radio saya bersama. Saya letakkan betul-betul dekat tepi saya. Sambil tu saya pun cuci dan bersihkan motosikal. Pukul 12.30 malam tepat, Casey putarkan sound effect, bunyi perempuan mengilai dan menangis. Jadi saya pun sedang bersihkan. Saya ingat lagi, sedang saya buka motosikal ni, ada satu bracket yang bulat. Saya tarik, kemudian terjatuh dan benda tu berputar, dia roll sampai keluar blok. Saya pun jalan ikut benda tu nak ambil. Sedang saya membungkuk di luar blok nak angkat, orang tingkat 2 Casey. Hei. Saya pusing belakang tengok atas. Ya Allah Casey, punyalah seram. Rambut dah panjang, tengok saya mata terbeliak. Saya tengok atas, saya angkat tangan. Hai. Jadi saya pun masuk balik kolong blok. Kemudian sedang saya betulkan motosikal, entah macam mana tak tenteram jiwa saya. Saya patah balik Casey dekat luar kolong blok tersebut, dongak atas, tengok rumah tingkat 2 tingkap tertutup. Bila tingkap tertutup dan gelap, mungkin tak ada orang. Tapi tak apalah, saya tak nak fikir panjang. Saya kembali dan terus betulkan motosikal saya. Waktu itu Casey sedang putarkan lagu. Dan sekali lagi saya dengar lagi. Hoi. Kuat Casey suara dia. Saya pun mula-mula perlahankan suara, ingatkan sound effect yang Casey putarkan. Saya menjenguk lagi, tengok tak ada orang. Kemudian tak apalah, saya buat bodoh lagi. Dan setelah selesai semua, saya habiskan bersihkan dan tampal stiker. Sekitar pukul 1.45 pagi, Casey pun dah nak tutup tirai. Saya pun bungkus barang-barang saya dan nak pulang ke rumah. Rumah saya di tingkat 4 dan saya naik tangga Casey dengan barang-barang saya. Bila naik tangga, saya teringat akan tingkat 2, budak perempuan yang panggil saya oi beberapa kali. Jadi saya pun menjenguklah depan pintu rumah. Terperanjat apabila tak nampak selipar, tak nampak rak-rak sepatu, tak nampak apa jual lah. Mungkin rumah tu kosong. Jadi saya pun tak apalah, naik atas katanya pendengar kita ni. Sampai rumah, saya mandi, bersihkan diri, saya tidur. Keesokan harinya, saya tanya ibu saya tentang rumah tingkat 2. Tanya ada orang. Ibu saya kata rumah tingkat 2 memang tak ada orang. Bila saya dengar kata-kata ibu, saya terperanjat. Dan sejak malam tu, bila saya nak cuci motosikal, saya dah tak cuci lagi dekat spot yang sama. Malah saya cuci sebelah kiri, bahagian sebelah kiri tangga rumah. Dan itulah kisah pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Dan Casey, tolong bacakan kisah ini. Terima kasih dan selamat malam. Okey, pendengar Misteri Jam 12. Kita akan teruskan tadi kisah daripada pendengar kita. Dan kisahnya sedang cuci motosikal, orang tingkat 2. Hoi. Seram pula nampak orang tu perempuan berdiri katanya sinilah, rambut panjang, mata terbeliak, tengok saya. Hoi, saya pun angkat tangan lah. Boleh angkat tangan lagi Awak become members ke? Kalau saya tak apalah. Baik, kita bersama dengan seorang rakan di hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Baik, sihat, terima kasih. Siapa bercakap ni? Ni Kak Mimi. Kak Mimi, buat panggilan dari mana ni? Dekat kerja ni. Dan pengalaman Kak Mimi yang ingin ketengahkan tentang apa ni? Okey, masih ingat tak yang Kak Mimi cerita yang pasal pembantu? Yang Kak Mimi kena benda yang nenek dia masukkan tu. Kali ni Casey satu kali tau Kak Mimi cakap tau. Ni terjadi waktu tu. Yang kedua ni Kak Mimi kat kerja. Kak Mimi ni kan pakai uniform dengan jaket tau. Dengan jaket. Kali waktu Kak Mimi tengah baring tu nak tidur tu, kali Kak Mimi terasa macam kat belakang ni macam ada benda jalan. Habis Kak Mimi tengok tengah tidur. Kak Mimi kat jaket, kat uniform, tapi ada baju singlet lah, baju macam t-shirt singlet kodong. Habis Kak Mimi pun kibas-kibas lah. Tengah kibas-kibas Kak Mimi tengok, kenapa ni? Dia macam cengkrit tau Casey. Tu Kak Mimi cakap, macam mana? Dalam belakang ni Kak Mimi cakap gitu kan. Habis Kak Mimi cakap, dah lah Kak Mimi angkat dengan baju-baju tu. Kak Mimi campak dah tak luar lah kan.
Sambil tu Kak Mimi pun duduk kat kursi. Kak Mimi perhatikan tau. Dia bergerak pelan-pelan tau. Habis sambil isap rokok tu, mata berkeliaran. Pasal duduk rumah seorang, mata berkeliaran. Toleh binatang tu ada. Bila toleh sekali, binatang tu dah tak ada hilang. Cepatlah cakap gitu, hilang di mana Habis dalam 2-3 hari tu, tengah members ni, kat dalam Guard House ni, tengah makan sekali members tegur. Kau tengok kat depan tingkap tu, apa, binatang tu lah, binatang tu, mana tu? Pasal dia berkeliaran kat situ tak apalah. Kak Mimi dah habis makan, Kak Mimi pun diri depan lah. Binatang tu senyap tau. Tak ada, apa datang kau senyap bila aku kat dalam kau, wah laju kau jalan gitu. Kak Mimi pun selawat, Kak Mimi tepis lah, tolak lah kan. Tolak lah. Bila berapa hari gitu, tolak Casey, belalang. Kalau Kak Mimi kat luar, Kak Mimi kat dalam dia panggil. Dol, dia panggil Kak Mimi, Dol. Nakal kawan ni, cakap Dol, sini kejap, ada apa, belalang. Tak nak lah, Kak Mimi cakap, aku tak nak tengok. Keluar sekejap sini. Habis Kak Mimi tengok, mana tu? Belalang hijau, atas tu warna merah tau. Habis kawan Kak Mimi cakap, kau nak tak kepala dia nak tengok tak apa dia. Kak Mimi cakap, aku tak boleh tengok lah. Kalau kau nak patah, kau patah, cakap gitu. Dia berani, dia patahkan. Tengok, cakap tak ada benda lah. Sekali Kak Mimi masuk ke kan Casey, kepala Kak Mimi pening tau. Mabuk tau, Kak Mimi terduduk tau. Sekali lah berapa hari gitu, Kak Mimi jatuh sakit. Kak Mimi jatuh sakit. Dia macam nak pergi kerja tak boleh tau. Sampai kena poisoning lain tau. Bercampur ada Casey. Pergi poli di hospital sekali, sama juga tau. Dah kasi ubat makan sama. Habis Kak Mimi rasa macam lain kan. Kak Mimi cakap dengan anak lah. Kak Mimi cakap, boy boleh tolong mama tak? Kenapa mama sakit? Kau tengoklah muka mama pucat gitu. Habis dalam perut ni macam bisa sakit gitu. Habis kejap-kejap masuk toilet kan, tak berhenti-henti. Dah makan ubat pun tak hilang. Macam mana ni panggil kau punya pakar lah. Kak Mimi cakap gitu. Bila mama nak, kau boleh secepat mungkin lah. Mama tak boleh tahan pasal apa. Badan ni makin susut tau Casey. Okey lah mama. Dia datang hari 6 boleh. Tak mula lah. Kalau hari 6 dah lebih daripada tu, dah tak laran nak bangun cakap gitu kan. Okey lah. Hari biasa dia datang, hari Khamis kan. Tak salah lepas pasar gitu. Lepas maghrib dia datang. Dia datang ke Casey. Dia pun tanya kan, Kak Mimi ceritakan lah yang binatang ni masuk dalam baju, ada belalang kat kerja kan. Okey lah, dia pun tolong tengok kan. Kalau dia tengok Casey, Kak Mimi tak sadar tau apa yang terjadi tau. Anak Kak Mimi dia download video kan. Habis anak cerita lah macam gini. Kak Mimi tengok muka lain je cakap gitu. Bukan muka mama tau cakap gitu. Habis apa terjadi? Benda ni mengamuk pun bukan suara Kak Mimi. Suara kasar garau gitu. Dia nak apa sebenarnya? Ini bahasa mate yang dulu yang Kak Mimi ambil nombor 1 tu, dia macam dendam lah Casey. Dia macam dendam dengan kakak. Jadi dia nak apa dengan mama? Dia bilang dia nak mama mati cakap gitu. Astaghfirullahaladzim. Dia pergi tu sampai gitu sekali Habis pakar tu cakap, dah okey lah kakak, jangan takut. Dia akan usaha, dia akan tolong lah cakap gitu kan. Dia akan izin lah yang pula kan. Habis cakap dia, kenapa sampai gitu sekali dia macam dendam lah itu. Dia masih tak happy. Habis akak cakap dia, habis macam mana kalau kakak nak kerja, apa dia kasih kakak air kan. Minum lah, hari-hari minum kan. Tapi jangan lupa bila solat, lepas solat tu sembahyang lah. Apa zikir yang dia kasih ayat tu suruh baca lah. Habis akak cakap, macam mana sembahyang tempat kerja ni belum ada residen, tempat dia sunyi lah. Kak tak kayak gitu. Kalau mampu kat rumah lah, kalau dan tak kerja lah kan, kakak cakap gitu. Yelah, tapi Alhamdulillah bila dia anu tu, Alhamdulillah Casey. Ni yang kedua ni kakak Mimi nak cerita separuh je. Waktu tu sebelum terjadi, Kak Mimi main laptop kat luar tau. Kat luar house gad lah kan, sorang-sorang kan. Kali members kat dalam lepak. Casey tengah main laptop. Casey, rambut terbang depan mata Casey. Kakak terlaki terus masuk dalam. Kakak tak berani. Kakak cerita dengan orang. Wah, sini pun kakak ingat kat sebelah yang dulu kat house tu kakak kena. Sini pun kakak kena gitu.
Itulah pengalaman dia. Terima kasih Kak Mimi dan anda selamat bertugas Terima kasih. Kembali. Baik. Pendengar Ria 897 FM, jangan takut, saya tak akan berehat untuk putar lagu sebab saya pasti ramai juga yang nak dengar kisah pada malam ini. Terima kasihlah di atas kesetiaan anda bersama saya. Sebentar nanti, selain daripada panggilan yang akan saya jawab, ya, ada kiriman email yang ingin saya baca dan SMS yang akan saya ketengahkan. Kiriman email ingin saya baca adalah pendengar yang bernama Haziq. Bercerita, dan Haziq ini dikatakan pernah putus tunang sebanyak 2 kali. Dia putus tunang 2 kali berturut-turut. Pada mulanya putus tunang buat kali pertama, dalam kisah email yang saya dah baca awal tadi, Haziq mungkin sangkakan dia yang patut dipersalahkan lah. Mungkin tidak ada jodoh. Dan bila putus tunang buat kali kedua, barulah Haziq dengan ibunya ataupun ibu Haziq telah pun menyarankan untuk berjumpa dengan tukang ubat lah, dan merawat Haziq. Dan bila dirawat, barulah dia dapat tahu sesuatu. Apakah yang dia ketahui? Akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Rakan MJ12, itulah suara yang telah pun mengganggu seorang rakan kita bernama Haziq setelah dia berobat dan berjumpa dengan seorang pakar. Haziq harus berdepan dengan gangguan makhluk jin. Dikatakan makhluk jin betina yang telah pun dihantar oleh seseorang, menghantui supaya dia putus tunang dan dia tidak boleh diterima oleh sebarang wanita dalam hidupnya. Pada mulanya Haziq kata, bila saya putus tunang, saya ingatkan saya yang salah, mungkin kita tidak ada jodoh dan sebagainya. Tapi pendengar-pendengar Ria 897 FM, bila buat kali kedua putus tunang, ibunya dapat rasakan sesuatu yang tak kena dan ibu telah pun sarankan dan mereka berdualah ibu dan anak berjumpa dengan pakar untuk merawat. Bila merawat dengan pakar, alangkah terperanjatnya bila saya dan ibu diberitahu ada sejenis makhluk jin betina yang telah pun yang telah pun mendampingi badan saya. Setiap kali sesiapa jua wanita yang nak bersama dengan saya, nak mendirikan rumah tangga, dia akan mengganggu, mengacau. Kenapa? Bagaimana ia boleh berlaku? Casey, tahun 2000, katanya tahun 2008, kata Haziq, saya pernah menolak cinta seseorang. Dan saya pernah, katanya ini di sini, saya pernah menolak cinta seseorang dan saya pernah melukakan hatinya dengan menghentikan perhubungan kami kerana saya nak melanjutkan pelajaran. Apabila saya pulang, saya dah pun ketemu jodoh yang lain, tidak dapat bersama dengan beliau. Jadi saat itulah wanita itu dikatakan mungkin telah pun menghantar sesuatu, mendampingi saya supaya setiap wanita yang suka dengan saya akan rasa takut dan akan akhiri perhubungan kami berdua. Dipendekkan cerita, katanya Haziq, setelah berubat dengan pakar, saya diberi pendinding. Bila diberi pendinding ini bermakna jin betina yang menghantui saya, mendampingi saya, tidak akan boleh ikut ke mana saya pergi. Casey, sejak itulah setiap malam, bilik tidur saya di tepi koridor akan kedengaran suara perempuan menyanyi dan menangis dekat tingkap bilik. Tapi bila seringkali saya tengok di luar, memang tak nampak sesiapa. Tapi dia akan menangis
Haziq. Casey, saya bukan buat cerita, tetapi sampai ke saat ini saya akan diganggu. Sampailah mungkin tuan punya badan dah putus asa nak menghentikan perbuatannya, barulah hidup saya tenang. Tapi sekarang saya hidup berpegang pada pendinding yang diberikan oleh seorang pakar kepada diri saya. Saya sekarang ini takut nak berkenalan dengan wanita sebab takut dikecewakan dan mungkin takut mereka juga dikecewakan oleh saya. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam. Dari Haziq Sulaiman, Misteri Jam 12. Baik, yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran 669-11897. Di sini akan saya baca semak kiriman-kiriman SMS. Ada yang kata daripada Azman, sengkang kalau tunang saya Azman sengkang kalau tunang saya merajuk. Oh, ni tentang hal tadilah saya tanya tu. Dan keras kepala, biarlah nanti dia lapar, tahulah dia makan perut yang kita lapar ni kena isi dulu kesi macam tu. Yang ini kisah terjadi di salah sebuah hotel di Batam. Mungkin bercuti di sanalah ya. Dan katanya hotel yang dikatakan ini memang cukup terkenal, popular kisi. Kata beliau, di kalangan penduduk pada hujung minggu, pengunjung Singapura kalau bercuti di sana akan menginap hotel yang disebutkan. Kami tiga family menginap di hotel itu selama 2 hari 1 malam. Di hotel tersebut di 3 bilik yang berasingan. 2 bilik itu adalah bilik kembar, joining room. Maksudnya dalam bilik ada pintu boleh tembus ke bilik sebelah. Keesokan harinya seperti biasa, kata beliau, ya, keesokan harinya seperti biasa, bila pagi kami anak beranak akan pergi berenang di kolam renang di hotel yang disebutkan. Melihat anak-anak berenang, teringin pula nak main air sekali bersama dengan mereka. Saya dan adik ipar pun pulang ke bilik untuk bertukar salin pakaian renang untuk bersama dengan mereka. Katanya memang kami ini penakut, jadi kami berpakat mahu buka pintu yang bersambung. Katanya beliau, adiknya dan beliau ini bilik berasingan tetapi ada pintu, joining room lah, yang bersambung tu dibuka supaya hilang rasa takut. Lagipun malamnya memang kita pernah cuba buka, memang tak ada masalah. Adik ipar saya cuba nak buka pintu itu, cuba tersendat. Seolah-olah macam tak boleh buka pintu yang disebutkan. Susah sangat nak buka pintu. Casey, adik ipar panggil, Kak Lin, susahlah nak buka pintu ni. Mungkin mereka berdua ni satu bilik lain tapi sedang berbual lah di sebalik tembok dan pintu di bilik yang berasingan. Katanya, tolong sekejap boleh tak? Saya pun rasa heran pasal malamnya memang telah saya cakap tadi, pintu tu memang senang nak dibuka. Saya pun pergi ke bilik sebelah dan cuba untuk membuka. Tangan saya sampai merah kisi, sakit sangat. Pun tak boleh jalan. Kita give up. Akhirnya kita pun panggil housekeeper yang mana-mana ada di luar bertugas. Bila housekeeper datang, sambil kita bertentang melihat housekeeper itu, dia bertanya, bisa saya bantu? Saya pun cakap, tolong boleh tak bukakan pintu? Dia pun cakap pintu, muka dia terpinga-pinga. Kita pun toleh ke arah pintu tu dan tunjuk. Alangkah terperanjatnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya secara perlahan-lahan depan mata Casey. Sejurus itu, housekeeper menyelak langsih sambil berkata, lain kali jangan biarkan kamarnya gelap, Bu. Kami tergamam. Lalu kami cabut Casey dari Lin yang menetap di Buona Vista. Bilik hotel yang gelap. Seram. Okey, ada yang juga yang sedang mendengar rancangan MJ12. Terima kasih juga pada pendengar kita yang bernama siapa lagi ni? Nabila Ilya. Salam Casey, saya gemar sangat dengar MJ12 sampai saya download kisah-kisah di YouTube dan letak ia di telefon bimbit saya.
Kepada hari-hari sebelum ini, saya akan mendengar MJ12 menggunakan earpiece berjalan di rumah. Ketika makan, ketika mau tidur, ketika tiada cerita yang bagus di televisyen, saya akan dengar MJ12 di telefon saya. Gemar sangat mendengar Kisi. Boleh tolong menyebut nama ibu bapa saya? Oh, ni Cik Laila Kasim dan Zaini Yahya. Kakak saya Tia Sharniza Ria Alenis dan sebagainya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Nabila Ilya. Yang ini kiriman daripada pendengar, namanya Ismit katanya. Apa khabar Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Ismit. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Kisi pasti tak pernah dengar tentang kejadian mayat yang dah pun dikafankan, yang dah pun dimandikan, sedang tunggu nak dilakukan solat jenazah. Tiba-tiba bangun dan duduk dengan sendirinya sebelum dia baring kembali. Perkara ini berlaku di Singapura, di salah sebuah estet perumahan di Yishun. Saya merupakan rakan kepada rakan baik saya yang meninggal, merupakan datuknya. Tidak ramai yang hadir. Saya tak pasti kenapa. Tapi kalau kira-kira lebih kurang dalam 20 lebih orang di rumah tersebut sedang tunggu tukang mandi mayat nak mengimamkan solat jenazah tersebut. Kami pun sedang berbual-bual, sedang bercakap-cakap, masing-masing dah ambil tempat. Tiba-tiba Kisi, kami semua yang berada di ruang tamu, termasuklah kaum Hawa, ternampak mayat arwah datuk kawan baik saya yang sedang dah pun dikafankan, dah ditutup dengan kain batik lepas, tiba-tiba terbangun duduk dan baring kembali depan mata saya. Kisi perkara ini berlaku sampaikan kaum-kaum Hawa yang berada di tempat itu terpekik menangis ketakutan. Kemudian yang tukang mandikan jenazah menyuruh kaum-kaum Hawa keluar dari bilik, ada keluar dari rumah, dan jangan berada dalam rumah itu untuk seketika. Pakar itu terus membaca sesuatu, memegang seolah-olah dahi si arwah, dan dia menggenggam, kemudian kemudian telapak tangan dibuka dan dihembus pada tingkap di luar tingkap rumah. Kemudian barulah kami mulakan solat berjemaah, solat jenazah. Saya tak pasti apa yang berlaku sebab perkara ini cukup sensitif. Nak tanya rakan baik saya, dia dalam keadaan kesedihan. Saya hanya berdiam dan hanya simpan kenangan itu untuk dikongsi dengan Kisi dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam Akasha, apa khabar? Khabar baik. Ini buat panggilan dari mana ni? Johor Bahru. Dan kisah anda tentang apa ni? Silakan. Okey, saya pengalaman saya. Ini terjadi di rumah saya lah pada beberapa tahun yang lepas. Okey, tentu saya baru balik lepak dengan kawan saya. Okey, saya ikut laluan kebun teh. Okay, time saya lalu kebun tu saya terperhatilah kat pandangan kubur tu. Dan saya rasa tak sedap lah. Macam tak sedap hati. Tapi saya buat bodoh lah. Saya balik. Dia sampai rumah, saya lepak luar sekejap, saya ukur kan. Dia baru masuk. Saya cuci kaki apa semua. Baru saya nak naik ke atas. Dia nak naik ke bilik tu, saya matikan semua lampu. Tapi hati tu saya macam tak sedap. Jadi saya matikan juga. Matikan semua lampu, tiba masa saya matikan je, mata saya tertumpu dekat bahan pilihan tangga yang saya nak naik tu. Saya ternampak satu lembaga putih, and then rambut dia panjang tutup muka lah. Dan tu memang terkejut gila lah. Allah je tahu apa yang saya rasa. Saya buka balik lampu. Dan tu saya fikir ketika dia fikir nak naik ke saya nak stay kat bawah je kan. Saya rasa apa yang saya nampak bahan tangga yang saya nak naik. And then saya nak call adik saya, tak angkat. And then saya baca lah ayat kursi apa, nikat naik atas lah, lalu tangga yang saya nampak tu.
Tapi meremang lah, berloma. Dah tak tentu rasa lah. Malam tu memang dah tak boleh nak tidur. Dan esok pagi kita dekat mak saya ikhtiar lah jumpa pada yang pakar. Dan pakar ni lah buat, ada cerita yang satu lembaga tu yang saya nampak tu Pontianak. Kerja juga lah, dia cakap dia ikut saya balik rumah. Dan dia masuk tapi dia tak jumpa dia yang keluar. Dan lepas dari siap, alhamdulillah everything smooth. Terima kasih Akasha. Ya, Kisi. Kawan saya Amirudin dengan Firdaus Salam, dia kata dia minat gila, Kisi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada mereka juga. Okey, insyaAllah. Terima kasih, Kisi. Kembali. Baik, sebelum saya tutup tirai, saya akan bacakan satu lagi kisah. Dan ini berlaku di dalam sebuah rumah. Dan kisah ini diceritakan oleh seorang ibu yang bernama Kak Fatin. Katanya, Kisi, kakak ingin ketengahkan pengalaman peristiwa yang menyeramkan ini. Kisah ini berlaku di rumah kakak di kawasan Commonwealth, Kisi. Kisi, sejak jiran sebelah meninggal dunia, bila kakak bangun waktu malam, tak kiralah nak ke tandas, nak ke dapur, ataupun terbangun di waktu malam, kakak bila keluar dari bilik, dalam keadaan ruang tamu yang gelap gelita, akan terperasan depan pintu ruang tamu seperti ada orang sedang duduk bersila dan seolah-olah dalam keadaan sedang berzikir. Macam berzikir tapi tak dengar dia berzikir. Cuma badannya dihayunkan kiri kanan, rambut dia panjang kakak nampak. Bukan sekali, malah ada beberapa kali, tapi bukanlah setiap malam penampakan ini berlaku dalam rumah. Kakak memang takut. Dah macam-macam orang kakak jumpa. Ia membantulah. Datang, bila dia kata boleh tolong, benda tu tak akan ganggu. Mungkin selama seminggu, 2 minggu, tak ada nampak apa-apa gangguan. Bila kakak dah lupa, keluar dari bilik akan nampak benda yang sama. Sekarang ni, Kisi, ruang tamu kakak setiap hari, bila malam aja nak masuk tidur, akan kakak buka lampu sampai waktu pagi. Suami pun tahu. Dan suami sekarang ini sedang mencari, Kisi, relief driver yang boleh bertugas pada waktu petang. Sebab dia dah tak boleh kerja malam. Sebab kakak kata pada suami yang kakak dah mula rasa takut duduk dalam rumah sorang-sorang. Kakak ada seorang anak, dah berumah tangga, dah tinggal sendiri. Jadi tak nak susahkan dia, tak nak susahkan menantu. Tolonglah, Kisi. Mungkin boleh tolong suami kakak kalau ada relief driver yang boleh membantu supaya suami kakak dapat bertugas petang. Sebab sekarang ini relief driver yang memandu taksi suami hanya boleh bertugas waktu petang, dan suami kena bertugas waktu malam. Itu saja. Terima kasih dan selamat tengah malam daripada Kak Fatin. Baik, dari saya untuk anda semua, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam MJ12. Bila dengar kisah Kak Fatin, orang duduk bersila dalam keadaan rumah yang gelap gelita, terbayang pula di minda ni, seseorang duduk depan pintu, badan dia hayun kiri kanan. Tak apalah, ini semua hanya cobaan. Semoga terhibur dengan Ria Insomnia, lagu-lagu rock hits. Jumpa anda sebentar nanti pukul 2 sampai 6 petang. Dan yang lain jangan lupa, hari ini, hari Sabtu, dah pun melangkahkan kaki ke hari Sabtu, merupakan uji bakat Anugerah V untuk anda berusia 35 tahun ke atas lah. Kalau mungkin nak cubalah tengok ada boleh, mana tahu satu hari nanti jadi penyanyi ke, bolehlah nyanyi lagu Misteri Jam 12 ke. Uji bakat Anugerah V akan berlangsung di Juchat Complex pada 9 pagi nanti. Jadi kalau yang berminat tu bolehlah ke sana beratur, daftar, dan selamat maju jaya pada yang akan hadir uji bakat Anugerah V pada pukul 9 pagi di Juchat Complex. Dan saya bertugas pukul 2 sampai 6 petang, 5 sampai 6 SG Live Acoustic bersama dengan Zahida Acoustic Live di Ria 897. Selamat berhujung minggu dan terus bersama Ria Insomnia.